Salam sejahtera. Ini maklumat terkini daripada SPRM yang pastinya mengejutkan Anda semua terkait dengan Ismail Sabri Yaakob. Wah, rupa-rupanya saudara, maklumat terkini yang kita terima bukan sekadar 170 juta uang yang telah ditemui dalam kes ini. Tetapi sebenarnya ianya sudah mencecah 270 juta. Karena yang dilaporkan hari ini ialah SPRM merampas 170 juta di tempat yang baru, ini tempat baru, dan 16 kilogram emas daripada bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob di tempat yang baru. Itu hari ini. Tapi sebelum itu, jumlah yang telah ditemui sebelum itu ialah sebanyak 100 juta ringgit uang tunai dan barang berharga, termasuk barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi jumlahnya sebenarnya 270 juta ringgit ditambah dengan 16 kilogram jongkong emas dan juga barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi adakah ini pecah rekod dunia? Pecah rekod Najib? Entahlah. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan semua. Saya nak kongsikan dengan Anda satu ubat gout yang terbukti benar baik. Orang sudah beli daripada review saya. Dan mereka kata, komen mereka selepas menggunakan, kata mereka telah melegakan gout mereka. Lebih mudah mereka mengerjakan ibadah dan juga tidak menyakitkan, tidak pedih. Dan lebih penting lagi halal. Tolong tekan dalam kantung ataupun beg plastik yang ada dalam video ini. Tekan dan Anda beli. Beli murah, harganya murah. Sekarang ini harganya sedang dalam promosi. Shopee berikan saya promosi harga untuk Anda semua. Jadi beli segera sebelum harganya kembali semula kepada harga asal. Terima kasih kerana menyokong saya. Baik, jadi apa yang menariknya tentang Ismail Sabri Yaakob, siasatan berkait dengan kes ini? Yang pertama saya sudah nyatakan tadi. Rupa-rupanya jumlah yang sudah terkumpul ialah 270 juta ringgit uang tunai. Itu pertama. Yang kedua, 16 kilogram emas jongkong emas tulin bernilai hampir berapa? Hampir 7 juta ringgit. Dan yang selain daripada itu, rupa-rupanya juga telah ditemui dalam simpanan ialah barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Itu rupa-rupanya. Jadi, apalagi maklumat yang kita mau kongsikan. Rupa-rupanya dinyatakan SPRM dalam satu kenyataan telah pun mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob telah disiasat berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram. Jumlah wang tunai yang ditemui tersebut hampir 4 kali ganda penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah. Ayo. Sedangkan yang kes penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah pun kita sangat terkejut sebab disimpan di peti. Macam-macam lah duit itu disimpan. Dalam dapur ada, dalam kabinet ada. Di mana-mana buka saja laci ada duit. Buka saja laci ada duit. Itu baru sedikit. Yang ini 4 kali ganda penemuan dalam kes Jabatan Air. 270 juta dan jongkong emas bernilai hampir 7 juta dan barangan-barangan kemas. Bayangkan itu. Jadi kalau campur semua, boleh kata mungkin boleh mencecah 280 juta. Aduh, ini memang, oh my God. Banyak gila lah kan. Dan yang menariknya sebenarnya ialah SPRM dalam satu kenyataan turut mengesahkan bekas Perdana Menteri ke-9 itu disiasat berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram. SPRM menyita wang tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.
Oke. Mari. Yang jauh, mari dekat. Yang dekat, mari rapat. Yang sudah rapat, dengar berita ini baik-baik. Ini maklumat terkini daripada SPRM. 2 menit yang lepas baru kita terima maklumat yang disampaikan kepada kita. Wah, ini nak kongsi kepada Anda. Jangan lupa kongsi kepada rekan-rekan Anda. Ini ada berkaitan dengan pendedahan SPRM, penemuan uang yang bertimbun-timbun, ada kaitan dengan bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Wah, ini memang dahsyat. Dikatakan bahwa SPRM telah merampas 16 kilogram emas daripada bekas pegawai Ismail Sabri. Oh, ini memang banyak kan. Bayangkanlah, 16 kilogram emas ditemui dalam pendedahan itu, dalam penggeledahan itu dari bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob. Yang saya hairankan, dari mana duit itu? Macam mana dia boleh dapat ya? Dari mana? Adakah orang-orang tertentu, orang-orang tangan gaib, tangan-tangan besar yang membantu? Oke, sebelum kita ulas perkara ini, sebelum saya sampaikan lebih jelas dan detail maklumat yang kita terima ini, tolong bantu saya tekan butang yang ada dalam ruangan video ini. Saya promosikan kepada Anda ubat gout. Saya tahu penonton-penonton dalam channel ini banyak yang ada gout, ramai yang ada gout. Kawan saya sudah menggunakan ubat gout ini. Ada review daripada penonton channel ini. Dia kata terima kasih kerana berkongsi ubat gout itu. Selepas dia minum dan menyapu ubat gout itu, goutnya menjadi reda dan kini mampu melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik. Jadi itulah sebabnya saya kongsikan dengan Anda, bukan sekadar keuntungan semata-mata, tapi ini berita baik. Jangan lupa tekan bag ini yang ada dalam video ini, tekan, kamu beli. Harga sekarang itu adalah harga runtuh, murah promosinya. Shopee berikan saya diskaun untuk saya kongsikan kepada Anda. Jadi beli, jangan lupa beli, tekan beli untuk meredahkan gout. Kalau ada kawan kamu, ibu bapa kamu yang ada gout, beli. Murah saja. Kan? Tidak rugi untuk mencuba. Kalau mencuba ada kebaikan, kan itu bagus. Okeylah, tak apalah. Anda beli atau tidak, itu kamu punya peluang lah. Okey, jadi hari ini SPRM menyatakan bahawa mereka telah berjaya merampas 170 juta ringgit, bukan 150 juta ringgit. Sebelum ini berita mendedahkan 150 juta ringgit sahaja. Tapi kali ini bukan sekadar 150 juta, tetapi 170 juta wang tunai. Ini wang tunai, bukan cek, bukan duit palsu, bukan duit mainan, bukan juga duit begitu. Ini duit tunai yang betul. 170 juta. Bayangkan kalau ada duit 170 juta dalam sebuah rumah. Ini hampir-hampir mau mengalahkan Najib punya case ini. Aduh. 170 juta, 16 kilogram emas dari bekas pegawai Ismail Sabri. Macam manalah dia boleh, saya terfikir-fikirlah kan, macam manalah dia boleh mengumpul 16 kilogram emas ini. Macam mana? Sedangkan Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri berapa tahun saja? Cuba kamu ingat, berapa lamakah Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri? Tapi boleh pula mengumpul pegawai, bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob ini telah mampu mengumpul 170 juta tunai dan 16 kilogram emas. Macam mana itu? Cuba pikir-pikir. Macam mana? Aku tak boleh pikir. Hanya dalam masa beberapa bulan, Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, bekas pegawai ini mampu mengumpul kekayaan yang, ini memang luar biasa. Kamu kerja mati-matian, 40 tahun kau kerja mati-matian, belum tentu kau dapat mencapai 1 juta ringgit pendapatan terkumpul. Yang ini beberapa bulan saja bekerja, 170 juta, 16 kilogram emas. Jangan sajalah dia bagi alasan nanti, dia kata dia simpan uang itu.
dia simpan uang itu daripada kecil sampailah besar. Macam mana tuh, aku pun tak boleh fikirlah. Aku menyimpan duit pun balik-balik kena guna, balik-balik kena guna kan. Tidak pernahlah sampai 100 juta. Yang ini 100 juta, 16 kilogram emas. Dari mana dia dapat, aku pun tak tahu. Dia beli dari mana pun, aku pun tak tahu. SPRM menyita uang tunai berjumlah kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antara bangsa dari premis yang dikaitkan dengan 4 bekas pegawai kepada Ismail Sabri Yaakob. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan agensi itu turut merampas 16 kg jongkong emas tulin bernilai hampir 7 juta ringgit dari lokasi berkenan. Bayangkan 16 kg jongkong emas tulin. Macam manalah benda ni boleh terlepas? Aku pun hairan lah. Aku tak tahulah nak cakap apa lagi. Kamu tulislah dalam ruangan komen sendiri apa yang kamu terfikir tentang hal ini. Kan? Macam manalah kita ada Perdana Menteri yang selalu ada kaitan-kaitan seperti ini. Muhyiddin Yassin pun sudah masuk dalam kluster mahkamah. Ismail Sabri Yaakob harap-haraplah tak termasuk di dalam kluster mahkamah. Tetapi bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob kini termasuk di dalam kluster mahkamah. Tidak lama lagi pasti masuk kluster mahkamah kalau begini penemuannya. Dan harap-harapnya tak ada kaitanlah. Harap-harapnya Ismail Sabri Yaakob tak masuklah di dalam. Tidak masuklah di dalam kluster mahkamah. Kalau dia pun masuk kluster mahkamah, kita pun betul-betul bengong sudahlah kan. Macam mana kita punya pemimpin-pemimpin besar ini, Perdana Menteri. Daripada Najib kini sudah masuk penjara. Muhyiddin kini di dalam perbicaraan. Ismail Sabri harap-haraplah tidak terlibat langsunglah, harap-haraplah kan. Tapi pendedahan ini memang menarik perhatian ramai. Mahathir pula sekarang ini ada isu berkaitan dengan kekayaan luar biasa anak-anaknya. Sekarang ini itulah macam manalah kita ini. Perdana Menteri harusnya menjadi teladan kepada ramai orang. Anwar Ibrahim menunjukkan teladan yang baik. Anwar Ibrahim kata satu-satunya perkara yang kamu tak boleh memaki hamun saya, kata Anwar Ibrahim, ialah tiada 1 sen pun yang dia sakau. Tiada duit yang dia sakau. Yang itu tiada yang boleh menafikan. Walaupun pembangkang Perikatan Nasional, tiada isu langsung nak kaitkan Anwar Ibrahim dengan penyelewengan uang, menyakau uang. Yang lain sudah masuk kluster mahkamah. Susulan daripada siasatan lanjut terhadap keempat-empat individu berkenaan, SPRM telah menjalankan pemeriksaan di kediaman serta 3 premis lain yang dipercayai sebagai safe house. Hasil operasi penggeledahan di lokasi tersebut, SPRM telah menyita wang tunai berjumlah 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang, dan SPRM juga telah mengesahkan Ismail Sabri Yaakob ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada 19 Februari lalu. SPRM tidak menolak kemungkinan bahawa beliau akan dipanggil semula bagi membantu siasatan lanjut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.